Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ini kita akan menyambung bagi topik asasan komputer tingkatan 3 berkaitan dengan bagaimana untuk kita membina carta alih dan juga postal code bagi binary search. Sebelum ni kita dah belajar tentang bagaimana membina postal code dan carta alih untuk linear search. Sekali kita buat untuk binary search, iaitu bagi standard pembelajaran 3.1.2 dalam kurungan 2. Okey. So langkah yang pertama, kalau kita lihat anda boleh buka dalam buku teks. Contoh 2.8. So langkah-langkah pembinaan postal code dan carta alih bagi binary search untuk mencari satu abjad. So carian suatu abjad dalam senarai A hingga Z. Jadi algoritma umumnya, pertama sekali kita kena pastikan item-item dalam senarai yang diberi telah diisi atau disusun mengikut urutan menaik. Lihat item yang berada di tengah senarai, bandingkan item carian dengan item yang berada di tengah senarai. Jika nilai item sama dengan nilai yang berada di tengah senarai, carian dihentikan. Jika tidak, jika nilai item carian kurang dari nilai item yang berada di tengah senarai, abaikan item di tengah senarai dan selepasnya, kemudian lihat pada senarai yang tinggal. Jika nilai item carian lebih daripada nilai item di tengah senarai, bagi item yang tinggal tadi, abaikan item tengah senarai dan item-item yang sebelumnya, kemudian lihat pada senarai yang tinggal. So ulang langkah 2 hingga 6 sehingga item carian dijumpai atau apabila carian selesai tanpa menjumpai sebarang item. So ini adalah algoritma umum dalam bentuk perkataan lah. Kita pun dah faham dah bagaimana proses carian menggunakan binary search, iaitu menggunakan formula item yang terkecil ditambah dengan item terbesar dibahagi 2, dapatkan item di tengah-tengah dan kita bandingkan. Okey. Jadi pemboleh ubah yang terlibat bila kita nak bina postal code bagi binary search, pertama ialah L. L ialah mengandungi 26 item A hingga Z. Dalam contoh ini ada 26 item lah. Tak semestinya 26, cuma dalam kes ini kita nak mencari abjad A hingga Z. A hingga Z ada 26 abjad. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. Okey, iaitu 26 lah. N sama dengan 26. I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai. M ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item di pertengahan dalam senarai. B ialah pemboleh ubah yang mewakili nilai item carian kita. Contoh kita nak cari B, jadi B sama dengan B lah. Ataupun B sama dengan C jika kita nak cari C. Dan J ialah N tolak 1, di mana J ni adalah bilangan kedudukan indeks saja. J adalah kedudukan indeks atau kedudukan item. Okey. So, postal code-nya langkah pertama ialah mula. Kemudian setkan senarai L sama dengan A, B, C sampailah Z. Isytiharkan pemboleh ubah N, I, J, M dengan B. N sama dengan 26 sebab A hingga Z ada 26 abjad. J, I sama dengan kosong kerana bilangan I ni adalah kedudukan item. I adalah kedudukan item. Jadi kedudukan item yang pertama, indeks yang pertama mesti kosong. Cikgu dah pesan bermula daripada kosong dahulu. J sama dengan N tolak 1, di mana J ni adalah bilangan item, bilangan kedudukan ataupun indeks yang paling maksimum, paling besar. Okey, contohnya kalau ada 26 abjad, 26 ditolakkan dengan 1, 25. Maksudnya kita ada indeks kosong, indeks 1, indeks 2 sampai indeks 26. Dalam bahasa yang mudahnya, kita ada kedudukan kosong, kedudukan 1, 2, 3 sampai kedudukan 25. Kedudukan 25, iaitu N tolak 1. Jadi masukkan satu nilai carian B. Kemudian while. Okey, while ni dulu seketika linear search kita menggunakan for. Okey, kita ulang kaji balik semula ya. For ni adalah untuk struktur kawalan ulangan yang kita tahu berapa kita nak ulang, berapa kali kita nak ulang proses gelung tersebut. Contohnya dalam kes ini N dia sama dengan 10, jadi kita akan ulang 10 kali. Tetapi dalam binary search kita tak tahu berapa kita nak ulang. Selagi kita tak jumpa, kita ulang. Jadi kita akan menggunakan while ya. Dalam bahasa Melayunya selagi. Okey, while I less than J, selagi I ni kurang daripada J. Okey, J tadi adalah katakan 25, I ni kosong kurang dari 25. Jadi selagi dia kurang dari 25, dia akan jalankan arahan di bawah ini, iaitu setkan M
sama dengan I tambah J bahagi 2. M ni apa dia? Lihat di atas. M ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item di pertengahan dalam senarai. Ini yang proses kita nak dapatkan kedudukan di tengah-tengah tu lah. I adalah nilai item yang terkecil tadi, 0. J adalah nilai item yang terbesar, 25. Jadi 0 tambah 25 bahagi 2, kita akan dapat 12.5 contohnya. Jadi kita ambil 12. Jadi jika B sama dengan LM, iaitu B adalah nilai item carian, sama tak dengan L pada kedudukan M tu? Item pada kedudukan M tu, jika sama, papar item adalah dalam senarai. Jika tidak, ada keluar gelung. Okey, keluar gelung. Kenapa dia kena keluar gelung? Jika tidak dimasukkan arahan keluar gelung, maka dia akan sentiasa berpusing dalam gelung tersebut. Jadi kena ada arahan keluar gelung. Dan jika tidak, jika B kurang daripada LM, iaitu B tu contohnya katakan Z kurang daripada LM, iaitu A, jadi dia akan kira J yang baru. J ni apa tadi? Kedudukan item yang maksimum, indeks yang maksimum. J yang baru ialah M tolak 1. M tolak 1. M ni adalah kedudukan di pertengahan. M tolak 1. Dalam kes ini tadi M 12. 12 tolak 1, 11. Okey. So jika tidak, jika B kurang daripada LM. Jika B lebih besar daripada LM, dia akan menggunakan jika tidak. I sama dengan M tambah 1. Di mana I ini adalah I ke J ni? Tamat jika J sama dengan M tambah 1. Jika B lebih besar daripada LM, M tambah 1. Oh, salah ni. Ni J Ni J sepatutnya ni. Silap typing ni. Okey, J M tambah 1. Tamat jika untuk proses tamat yang ni, dan tamat jika untuk jika tidak ni. Dan akhir sekali tamat. Okey, mungkin anda tak faham, tapi anda perlu memahami bahawa binary search menggunakan arahan while. Okey, menggunakan arahan while. So kalau anda diberi apa-apa situasi untuk menjawab soalan ini, anda boleh gunakan ini, tapi ubahkan sahaja dia punya nilai-nilai inilah, senarai, nilai bilangan item, bilangan item maksimum, item terkecil. Okey, anda kena ubah bergantung kepada situasi. Okey, contoh je di sini dalam bentuk carta alih. Okey, ada mula setkan senarai tadi L, istilah pemboleh ubah yang ada. Kemudian setkan N sama dengan 26, J sama dengan 0, J sama dengan N tambah I sama dengan 0, J sama dengan N tolak 1. Masukkan nilai carian B. Okey, adakah I kurang daripada J? Jika ya, setkan M tambah I tambah J bagi 2. Okey, jika tidak, dia akan terus tamat. Okey. Kemudian, adakah B sama dengan L pada kedudukan M? Jika ya, papar item ada dalam senarai dan tamat. Jika tidak, dia akan tanya lagi. Kawalan bersarang ni kawalan bersarang. P kurang daripada L pada kedudukan M. Jika ya, M tolak 1. Jika tidak, J sama dengan M tambah 1. Dan kemudian dia akan ulang balik semula untuk carian yang baru, J yang baru. Itu J sama dengan M tolak 1 atau J sama dengan M tambah 1. Dia akan ulang sehingga dia berjumpa dan akhirnya tamat. So ini adalah proses bagaimana untuk mendapatkan sesuatu item menggunakan binary search. Okey, jadi kita lihat contoh ataupun aktiviti 3.4 yang akan memberikan anda tahap penguasaan 2 ataupun tahap penguasaan 3, bergantung kepada sejauh mana sama anda boleh menjelaskan algoritma search dan binary search dalam penyelesaian masalah dan menggunakan search dan sort bagi menyelesaikan masalah dan algoritma. Okey, so cikgu boleh beri 3 ataupun 2 bergantung kepada jawapan anda, iaitu menghasilkan prosedur kod dan carta alih. Perhatikan maklumat berikut. Senarai nombor 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. So item carian dia ialah 30. Okey, menggunakan binary search. Jadi untuk menjawab soalan ini, langkah yang pertama, kita kena kenal pasti apakah maklumat yang diberikan kepada kita. Okey, kita boleh tuliskan sini untuk menghasilkan prosedur kod.
Pertama sekali, maklumat yang diberikan. Okey, antara maklumat pertama yang diberikan ialah nilai senarai nombor. Jadi kita boleh anggapkan L. Okey, L ini adalah simbol senarai ya. Okey. Kurungan yang lurus tu 10, 20, 30, 40, 50. 30, 40, 50, 60 dan 70. Okey, itu adalah senarai yang ada. Dan item carian. Item carian kalau kita lihat dalam contoh tadi, kita berikan simbol pemboleh ubahnya ialah B. So, item carian. Okey, item carian B sama dengan 30. Okey, 30. So, itu yang maklumat yang diberi pada soalan ini. Okey, langkah yang pertama, kita gunakan seperti yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Untuk menghasilkan prosedur kod, mula-mula sekali kita kena ada perkataan mula. So, nombor 1, mula. Okey, nombor 1, mula. Okay, kemudian yang kedua, kita kena setkan. Okay, kita kena setkan apakah senarai yang ada, iaitu setkan setkan L sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. Okey. Kemudian langkah yang ketiga, kita kena isytiharkan apakah pemboleh ubah yang kita ingin gunakan. Okey, yang pertama isytiharkan pemboleh ubah. Yang ketiga, iaitu apakah pemboleh ubah yang perlu kita isytiharkan. Kalau anda masih kurang jelas, kita boleh letak kat sini. Pertama sekali ialah bilangan item. Okey, bilangan item. Apa simbolnya kita nak beri terpulang pada anda. Kalau dilihat dalam contoh yang sebelum ini, bilangan item sama dengan N. Okey, kemudian I. Kedudukan item. Okey, kedudukan item ataupun kita berikan dalam simbol I seperti yang dalam contoh tadi. Okey, kemudian J. Ya, J ialah indeks terbesar, iaitu J. Okey, di mana J ni formula dia adalah sama dengan N tolak 1. N tu apa? N adalah bilangan item. Kalau ada 26, nanti kita lihat dia lah. Bilangan item dalam contoh ni adalah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N sama dengan 7. Terus tulis siap-siap kat sini. Tak, biar dulu. Okey, isytiharkan dahulu. Okey, kemudian kita ada M, di mana M ialah kedudukan item pertengahan. Kedudukan item pertengahan. Okey, kedudukan item pertengahan. Simbolnya ialah M. Di mana M ni apa formula dia tadi? M sama dengan I tambah dengan J dibahagikan dengan 2.
I tambah dengan J dibahagikan dengan 2. Okey, kemudian kita ada B, di mana B ialah nilai carian. Nilai carian ialah B. Okey, itu adalah ikhtiar pemboleh ubah yang ada. Kemudian langkah keempat, barulah kita setkan nilai dia. Setkan nilai pemboleh ubah. Okey, iaitu N sama dengan berapa? N adalah bilangan item. Jadi kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 item kat sini. Okey, kedudukan item I, kita nak mulakan I tu adalah kedudukan item yang paling kecil. Mestilah I mesti sama dengan 0. Okey, indeks terbesar J. J sama dengan N tolak 1. Okey, J sama dengan N tolak 1 bersamaan dengan N berapa? 7. 7 tolak 1 bersamaan dengan 6. Okey. Dan kemudian M, kedudukan item pertengahan. M sama dengan I tambah J bahagi 2. Okey, ini nanti kita akan ulang kemudian lah. M kemudian. M tak perlu dulu. Okey, kemudian kita ada nilai B ya. Nilai B. Oh, nilai B tidak lagi. Nilai B kemudian. Okey, ini adalah pemboleh ubah yang ada lah. N, I dan J. Okey, so selepas itu kita akan masukkan nilai. Okey, langkah kelima kita akan masukkan nilai. Masukkan nilai B, nilai carian B. Okey, nilai carian B. Okey, kemudian barulah kita gunakan arahan while. Okey, while ataupun selagi. Okey, while I less than J. Maksudnya I kurang daripada J. J itu apa? J adalah 6. Iaitu bilangan indeks yang terbesar. I adalah indeks yang terkecil. Okey, indeks yang terkecil. I kurang daripada J. Selagi I kurang daripada J, maka dia akan laksanakan setkan M sama dengan I tambah J. Dalam kes ini mula-mula sekali M berapa? M bersamaan dengan I tambah J. I tambah J bahagi 2, sorry. I tambah J bahagi 2. So jika B pada kedudukan M sama dengan, so sama dengan tu ada 2 kali simbol. Kamu dah belajar semasa tingkatan 2, ada 2 kali simbol, maksudnya dia sama nilai je dengan L pada kedudukan M. Itu L adalah nilai pemboleh ubah pada kedudukan M.
So jika B pada B yang dicari, B bukan BM ni, sorry, jika B yang dicari nilai carian sama dengan L pada ukuran M, maka papar item ada dalam senarai. Okey, jika B ada dalam senarai kan, dan kemudian jangan lupa keluar gelung. Okey, jika tidak, okey, jika dia tidak berada dalam senarai, jika B kurang daripada LM, jika B kurang daripada LM, okey, apa yang kita nak buat? J sama dengan, atau kira J sama dengan M tambah 1. J yang baru sama dengan M tolak, M tolak 1. Okey. Dan jika tidak, kira J sama dengan M tambah 1. Okey. Dan bila ada jika mesti ada tamat jika. Okey, tamat jika. Dan kemudian jika tidak, jika ni pun juga ada satu garisan lagi, tamat jika. Okey. Dan akhir sekali, tamat untuk arahan yang terakhir lah, nombor 7, tamat. Okey. So itu adalah contoh arahan. Cikgu bagi contoh ya. Mungkin kamu tak faham di sini. Okey, item carian adalah B sama dengan 30. Cikgu terangkan dalam bentuk penerangan kat sini. Setkan L, ini adalah nilai item. Okay, ini adalah nilai-nilai item. Isytiharkan boleh ubah. N apa dia, kedudukan item dan sebagainya, indeks sebesar apa dia, kedudukan item pertengahan, M sama dengan I tambah J bagi 2. Nilai carian adalah B sama B. Kemudian bila dah kita isytiharkan boleh ubah, kita kena setkan pula apakah nilai yang boleh ubah tersebut. N sama dengan 7. Mana datangnya 7? Daripada bilangan item di atas ni. Okey. Dan kemudian I sama dengan kosong. Indeks yang terkecil permulaan ni mestilah kosong. Kemudian ber 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan J ni, J adalah bilangan item yang maksimum lah, iaitu N tolak 1. Di mana kalau dalam kes ni 7 tolak 1 bersamaan dengan 6. Okey. So dalam kes ni masukkan nilai carian B. Apakah nilai carian B? Yang diminta dalam soalan ni, nilai carian B ialah 30. Okey, nilai carian B adalah bersamaan dengan 30. Okey, while I sama dengan while I less than J. I berapa? I kosong. Okey, J berapa? J sama dengan 6. Jadi kosong kurang daripada 6. Okey. Kosong kurang daripada 6. Okey, kosong kurang daripada 6. Yes, lagi kosong kurang daripada 6, maka dia akan laksanakan arahan yang berada di bawah ni. Okey, setkan M sama dengan I tambah J bahagi 2. Di mana M tu berapa? I apa? I ialah kosong. So M, kalau kita laksanakan, M sama dengan kosong tambahkan dengan J, J sama dengan 6 bahagi 2. Okey, sama dengan 3. Okey, so M bersama dengan 3. Maksudnya nilai item kita ialah, item pertengahan kita ialah 3. Okey. Jadi B
sama dengan, jika B sama dengan LM. B tu apa? B tadi ialah 30. B adalah 30. Adakah 30 sama dengan ni? Adakah B LM apa? LM ialah kedudukan item pada pertengahan, iaitu 3. Okay, lihat kedudukan item 3. Sini item dia kosong. Kedudukan item dia, indeks dia adalah kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So indeks pertengahan tadi, M tadi adalah 3. 3 sama dengan 40. Okey. Adakah 30 dengan 40 kat sini? Okey, adakah 30 sama dengan 40? Tidak. Adakah 30 kurang daripada 40? Ya, 30 ni kurang daripada 40. Okey, jadi dia tak akan laksanakan ini. Jika B sama dengan LM, dia tak sama. Dia tak akan laksanakan ini, dia akan pergi yang berikutnya. Jika tidak, dia akan pergi yang sini. Okey, dia akan pergi kat sini. Jika tidak, jika B kurang daripada LM, betul lah, 30 kurang daripada 40, kira J. J sama dengan M tolak 1. Okay, J bersamaan dengan M. M tadi berapa? M3 tolak 1 sama dengan 2. Okey. Yang ni tidaklah. Jika B lebih besar dari LM, ni kan B lebih kecil daripada LM. So 3 tolak 1 bersamaan dengan 2. Jadi bila 2, dia akan ulang balik semula gelung ini. Okey, dia akan mula yang baru pula. Okey, dia akan mula yang baru pula. Dia akan setkan J dah sama dengan 3 tolak 1 tambah 2. Okey. Dia akan laksanakan balik semula. Adakah I kurang daripada J? Dalam kes ini I ialah kosong. Okey, dan J pula adalah yang baru, J yang baru ialah 2. Okey, adakah kosong kurang daripada 2? Ya, kosong kurang daripada 2. Okey, jika kosong kurang daripada 2, maksudnya di sini kosong kurang daripada 2. Jadi maksudnya di sini setkan M, I tambah J bahagi 2. Jadi M dekat sini sama dengan I kosong, tambahkan dengan J. J sama dengan berapa? J sama dengan 2 bahagi 2. Okey, anda akan dapat 2 bahagi 2 sama dengan 1. Okey, jadi kita lihat kat sini, B yang kita nak cari tadi ialah 30. Okay, adakah 30 kurang daripada item pada kedudukan 1? Kita lihat di atas ni. Item pada kedudukan 1 ialah, ni 1 20. Okay, 20. Jadi, adakah menjawab dekat sini? Adakah 30 kurang daripada 20? Tidak, 30 ni adalah lebih besar daripada 20. Bila 30 lebih besar daripada 20, okay, dia tidak akan melaksanakan yang B kurang dari LM ni. Dia akan laksanakan yang bawah ni, iaitu dia akan laksanakan J sama dengan M tambah 1, di mana M ialah 1. Okey. Sorry, betul lah ni tadi. Betul lah ni. Ini bukan J ya. Ni adalah I. Betul lah. I M tambah 1. Okey, dia akan laksanakan dekat sini. I sama dengan M ialah 1 tambah dengan 1. 1 tambah 1 bersamaan dengan 2. So ini adalah nilai I yang baru. Okey, bila nilai I yang baru, maka dia akan laksanakan lagi gelung ni, dia akan ulang balik sebab dia tak sampai lagi. Dia tak sama lagi dengan nilai B. So dia akan ulang lagi. Okey, yang ketiga pula. Okey, yang ketiga pula. Okey. Sekarang I dah jadi 2. Tadi I dah jadi 2 dan M masih lagi 1. Jadi kita lihat kat sini. Adakah I kurang daripada J?
I berapa? I dah 2 lah. Okey. J J berapa tadi? J sama dengan 2. J masih lagi 2 dekat sini. Okey. Okey. J masih lagi 2. Okey. 2 dengan 2. 2 dengan 2 dia 2 sama lah dengan 2. Okey. So bila 2 sama dengan 2, maksudnya dia akan tanya, adakah while ni dia akan laksanakan while I less than J. While I less than J. Jadi maksudnya 2 tidak lagi kecil daripada 2. Jadi selagi dia akan keluar daripada gelung tersebut, dia tidak laksanakan gelung ni kerana 2 dah sama dengan 2, I dah sama dengan J. So dalam kes ini dia akan keluar daripada gelung dan dia akan kira tamat. Okey, dia akan terus kepada tamat. So maka dia akan dapatlah nilai gelung tersebut. Nilai carian dia ialah 2. Dia dah jumpa dah 2 ni. Okey, 2 sama dengan 2. Okey. Pada kedudukan M, berapa M nilai M ni? Pada kedudukan M sama dengan 1, iaitu kedudukan item tu lah, indeks tersebut 1. Okey. Dan I sama dengan 2, sorry. Pada kedudukan I, iaitu pada kedudukan item tu, indeksnya ialah 2. Okey, untuk dapatkan 30, betul lah. Dia mencari I sama dengan 30, B sama dengan 30. 30 berada pada indeks yang kedua, 0, 1, 2. Jadi 30 berada pada indeks 2. Okey, betul lah jawapan kita. Jadi item kita akan berhenti sehingga carian yang ketiga. Carian pertama tak jumpa, carian kedua tak jumpa lagi, dan carian ketiga barulah dijumpa 2 pada kedudukan indeks 2. So itu adalah contoh. Okey, bagaimana cikgu tunjukkan pengiraan dia. Pengiraan dia dengan menggunakan formula ini. Jadi tamat yang itu anda akan gunakan prosedur kod dan buat carta alih. Okey, anda akan buat carta alih. Tak perlu cikgu terangkan bagaimana buat carta alih itu. Okey, anda boleh lihat semula dalam buku teks, dalam PowerPoint. Okey, dalam PowerPoint ini anda boleh lihat sendiri. Cumanya apa yang berubah dekat sini ialah nilai senarai anda kena ubahkan. L sama dengan 10, 20, 30 sampai 70. Pemboleh ubahnya masih sama lagi. Cuma nilai pemboleh ubah tu perlu anda ubahkan. N sama dengan berapa tadi? Kalau kita lihat tadi, N bersamaan dengan 7, I sama dengan 0, J sama dengan N tolak 1, iaitu bersamaan dengan 6. Okey, yang lain tu hampir sama sahaja. Anda boleh salin balik semula yang ini. Cumanya dalam soalan peperiksaan yang ini anda kena faham dan kena ingat. Sekarang bolehlah anda rehat buku, tapi dalam peperiksaan anda kena faham dan kena ingat carta alih ni. Anda diminta untuk bina prosedur kod dan carta alih berdasarkan situasi masalah tadi. Okey, so, bila anda tak faham, anda kena fahamkan dahulu, bukan menghafal carta alih ni. Okey, sekian, terima kasih.